Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Aduh, akhirnya Khairuddin, bekas ahli PAS, orang besar dalam PAS, mendedahkan satu pendedahan yang cukup mengejutkan Hadi Awang. Undi parti lain masuk neraka itu bercanggah dengan akidah. Adakah patut dikata kalau selain daripada undi parti PAS atau parti yang berkawan dengan PAS boleh masuk neraka? Saya tidak setuju. Saya yakin saya masuk surga. Jadi apapun parti yang saya undi, saya tetap yakin saya masuk surga. Apa kena mengena saya undi parti yang lain itu dengan saya masuk neraka? Kalau orang buat dosa, takkan saya masuk neraka. Okey, jadi undi parti lain masuk neraka dan bercanggah dengan akidah. Ungkapan ayat undi parti lain masuk neraka yang dimainkan oleh segelintir ahli politik jelas bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jannah. Itu kata timbalan pengerusi Majlis Ulama UMNO, iaitu Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Berkata seseorang yang mengaku memperjuangkan agama tetapi dengan sewenang-wenangnya menerakakan manusia adalah tempias daripada pemikiran takfiri, iaitu sikap suka menuduh orang lain keluar daripada Islam ataupun kafir. Ini diterbitkan di sinarharian.com.my. Kamu boleh cari di sana, 17 Julai 2023. Okey, seterusnya, saya tidak setuju kalaulah adanya kenyataan-kenyataan yang mengatakan bahawa selain daripada parti itu diundi boleh menyebabkan masuk neraka. Itu saya tak setuju. Sementara itu beliau menjelaskan konsep mengundi dalam pilihan raya itu adalah hak memilih yang diberikan di dalam negara yang demokrasi moden, diperakui dan dinilai semula sebagai sebahagian daripada sistem syura. Sesiapa yang mengundi seseorang calon dengan niat dan tujuan agar beliau menjalankan amanah seperti wakil rakyat yang menegakkan kebajikan, mudah-mudahan diberikan pahala oleh Allah SWT, katanya. Tambahnya lagi, secara umumnya setiap pengundi tidak mengundi untuk calon itu menjadi wakil rakyat yang menzalimi manusia, namun niat itu adalah rahsia di antara dia dengan Allah, katanya. Tambahnya lagi, kita hanya menyatakan hukum zahir bahawa mengundi adalah untuk melantik seseorang yang tugasnya adalah menegakkan kebajikan dan keadilan kepada rakyat, ujarnya beliau. Muhammad Khairuddin turut berkata sekiranya calon yang dipilih itu tersasar dan melakukan kezaliman, maka segala dosa itu ditanggung dirinya sendiri serta tiada kaitan dengan pengundi. Betul itu Asyaf tadi. Hal itu kerana, katanya, pada awalnya tidak mengundi untuk mewakil rakyat itu melakukan kezaliman dengan kejahatan, tetapi sekadar ingin menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam perlembagaan. Katanya demikianlah rakyat tidak wajar terpedaya dengan fatwa songsang menerakakan seseorang pengundi yang memilih calon atau sesebuah parti berbeza dalam demokrasi pilihan raya, jelasnya lagi. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya Edwin The Twin TV, saya tidak setuju dengan kenyataan ini, iaitu undi parti lain masuk neraka. Saya tidak setuju kerana saya yakin saya masuk surga. Apapun terjadi dengan undi saya itu, saya tak yakin. Saya betul-betul tak yakin saya masuk neraka. Sebab saya memilih orang yang betul, saya rasa. Jadi kalau diorang buat dosa, itu hal diorang dengan Tuhan. Yang penting saya lakukan tanggungjawab saya sebagai rakyat Malaysia
dan saya tetap mendoakan supaya undi saya itu pada undi yang benar. Jadi saya tak setuju. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ini satu berita yang amat buruk, amat kritikal dan Mahathir yang baru saja keluar daripada IJN kerana jangkitan, walaupun sudah tua betul, tapi memang syukurlah dia masih hidup, masih lagi kuat. Dan ya, kita ucapkan tahniah kepada doktor-doktor yang berjaya menyelamatkan nyawa bekas Perdana Menteri Malaysia yang sudah terlalu tua ini. Dan terbaru, habislah. Pada usia semakin tua, Mahathir nampaknya bukan mengumpul lebih banyak rakan, tetapi lebih banyak musuh yang menjadi musuh bagi dia. Kecuali Hadi Awang dan juga Muhyiddin Yassin yang tiba-tiba berbaik semula dengan Mahathir. Walaupun sebelum ini Mahathir pernah kata Mahathir pernah kata PAS adalah parti kafir. Lepas itu Muhyiddin Yassin pernah kata PAS adalah parti ajaran sesat, tapi mereka telah berdamai dan berbaik semula. Okey, terbaru. Mahathir penganjur utama sebar kenyataan provokatif berkaitan kaum. Itu dapatan daripada CIJ 2 Ogos 2023, diterbitkan di biharian.com.my. Okey. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad muncul penganjur utama dalam menyebarkan kenyataan provokatif tentang kaum. Dapatan itu berdasarkan satu analisis awal pemantauan media sosial bagi pilihan raya negeri PRN 2023 di Malaysia melalui kempen Katakan Tidak pada Ucapan Benci yang dijalankan oleh Center for Independent Journalists atau CIJ dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS dan Universiti Sains Malaysia USM. Hasil itu diperolehi berdasarkan pemantauan sepanjang 24 sehingga 30 Julai yang lalu. Mengulas lanjut daripada dapatan itu, pengarah eksekutif CIJ Watslahan Naidu, macam mana mau sebut ni, minta maaf, Wassahlah Naidu berkata naratif Dr. Mahathir berterusan mencabar status quo bukan Melayu di negara ini dan mendakwa Malaysia bukan negara berbilang kaum, sebaliknya mendakwa ia adalah negara Melayu. Kenyataan sedemikian, katanya, sekaligus mencetuskan komen pengguna yang bersikap kritis atau mendukung posisi Dr. Mahathir. Microaggression atau keagresifan mikro ini berniat untuk mencipta naratif yang mempertembungkan kita dengan konsep mereka dan terbina melalui stereotip dan maklumat palsu yang disebarkan pihak yang berkuasa. Hal ini berpotensi meminggirkan dan menindas kelompok lain berdasarkan hierarki kaum dan kekuasaan. Rakyat Malaysia bukan Melayu juga mula meluahkan pandangan mereka soal dikotomi bukan Melayu dan naratif yang memecah belahkan ini menggugat rasa kekitaan dan perasaan untuk menyumbang kepada negara ini, kata kenyataan itu. Kenyataan itu juga berkata seorang rakyat Malaysia berbangsa Bidayu Cina turut berkongsi bahawa dia terus menerima pelbagai komen berbaur perkauman apabila meluahkan pandangannya tentang ungkapan yang memecah belahkan ini secara dalam talian. Justeru kita yang berada dalam keadaan berbahaya sekiranya tidak segera menggesa kebertanggungjawaban dari pihak berkuasa apabila mereka terus menanam rasa benci terutama dalam kalangan anak muda di Malaysia, katanya dalam kenyataan hari ini. Selain kenyataan sedemikian, hasil pemantauan CIJ mendapati peristiwa Memali 1985 turut disifatkan sebagai serangan terhadap Dr. Mahathir dan PAS juga bersubahat dengan bekas Perdana Menteri itu. Mengikut hasil pemantauan itu, sebahagian daripada hantaran mempersoal semula kejujuran posisi PAS sebelum ini. Pemantauan dijalankan itu memproses lebih kurang 18,721 hantaran sepanjang tempoh seminggu dan dikategorikan mengikut tahap keparahan ucapan.
Hasil pemantauan CIJ menemui hampir 85,08% atau 15.927 hantaran daripada hantaran media sosial berada pada tahap 1 yang mengandungi komen yang umum dan perbezaan yang tidak menyinggung dalam isu diperhatikan. Hantaran lain itu 14,7% berada di tahap 2. Bahasa dan kandungan yang menyinggung atau bersifat diskriminasi 0,13% di tahap 3. Bahasa dan kandungan yang menyahmanusiakan atau agresif dan 0,02% di tahap 4, yaitu bahasa atau kandungan yang membabitkan seruan atau ajakan kepada keganasan. Pemantauan sama menyimpulkan bahawa naratif umum bagi semua hantaran ini masih lagi berpusat pada isu bangsa, agama, gender, sasaran terhadap komuniti lesbian, gay, bisexual, transgender, dan pelik atau LGBTQ+. Bagaimanapun, ia tidak sampai ke tahap keparahan ucapan benci yang tinggi. Selain itu, komen penjanaan penggunaan UGC berada di tahap 2 dan ke atas menunjukkan komen berkaitan perkauman, xenofobia, homofobia, transfobia terus dinormalisasikan dan tanpa ada sebarang mesej penolakan daripada pemimpin politik atau masyarakat. Dan jadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Nampaknya Mahathir makin tak disukai. Mahathir terus saja mendapat pendedahan demi pendedahan yang tak berpihak kepada dia. Ini tajuknya pun memang dah best pun. Mahathir penganjur utama sebar kenyataan provokatif berkaitan kaum. Aduh, Mahathir berhentikanlah buat kenyataan-kenyataan tentang yang berkaitan dengan kaum. Apa sih yang berkaitan dengan 3R? Hentikanlah siapapun. Siapapun ahli politik di Malaysia, tak kiralah berapa besar pangkat, tak kiralah berapa besar apa sajalah pangkat kah, kekuatan kah, kekayaan kah, banyaknya penyokong kah, tak kiralah apapun, tapi jangan sentuh 3R. Sudah diberi amaran oleh polis, jangan sentuh, jadi janganlah. Dan ini pun sudah diketahui oleh seluruh rakyat Malaysia bahawa tidak boleh sentuh 3R. Rakyat biasa tidak akan sentuh 3R dengan mudah. Tapi ahli politik seolah-olah mereka rasa mereka ini kebal. Tapi nampaknya Sanusi membuktikan bahawa ahli politik tak kebal pun. Kalau kau sentuh 3R, kau tetap kena. Jadi kalau Mahathir tetap mau menyentuh pasal 3R, tunggu saja. Sampai masa ada juga habuan yang pasti akan dijalankan, diambil tindakan. Dengan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini, kita doakan Mahathir terus sihatlah. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Tak habis-habis ada orang yang tak pakai cukup akal bila bercakap, bila buat kenyataan. Seolah-olah dunia ini mereka yang punya. Seolah-olah mereka lupa bahawa fitnah itu dosa, boleh masuk neraka. Okey. Akhirnya satu lagi episod, satu lagi drama bagaimana terjadinya sampai Fahmi memberikan tempoh hanya 24 jam saja untuk memohon maaf. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil memberikan tempoh 24 jam saja kepada 2 orang individu yang telah melontarkan fitnah kepadanya. Kononnya beliau menyampaikan ceramah politik di sebuah masjid di Rawang baru-baru ini supaya memohon maaf secara terbuka dan menarik balik tuduhan atau berdepan dengan tindakan saman. Kamu ada bukti kah? Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan itu berkata, notis tuntutan sudah dihantar oleh peguamnya kepada penceramah bebas Ahmad Dusuki Abdul Rani dan pentadbir laman Facebook N13 Kuang petang tadi. Habislah kamu. Penceramah bebas tak bebas, tetap otak kena pakai.
Fakta kena pakai, bukan sekadar cakap-cakap kosong. Sekarang dah ada peluang kena saman. Tak apalah, mungkin banyak duit kan. Fahmi berkata notis itu bagi membersihkan namanya daripada tuduhan kononnya beliau mengadakan ceramah di masjid berkenaan. Sedangkan beliau hanya menjelaskan tindakan mengharamkan kumpulan muzik The 1975 seperti yang diminta oleh ahli jawatan kuasa masjid ketika singgah solat di situ. Jadi wahai siapa ni? Ahmad Dusuki Abdurrani, silalah tanya kepada ahli jawatan kuasa masjid. Silalah tanya. Sebelum buat kenyataan, patutnya beliau ni tanya dulu ahli jawatan kuasa masjid. Betulkah menteri ini membuat apa namanya ceramah politik di sana? Nah, barulah cakap. Sekarang dah ada peluang nak kena saman. Tak apalah kalau banyak duit, boleh bayar saman fitnah. Masa itu ada orang tangkap gambar katanya dan tulis saya ceramah tanpa tauliah, berpolitik dan kempen di dalam masjid, sedangkan ia bukan begitu. Alhamdulillah petang tadi katanya Ketua Polis Selangor mengumumkan setelah 22 saksi disiasat, beliau kata saya, Fahmi Fazlil, tidak bersalah. Katanya ketika berucap pada jelajah perpaduan sempena PRN Selangor di Sungai Kandis dekat sini hari ini. Habislah kau. Ketua Polis Negeri Selangor sendiri mengumumkan bahawa beliau tidak bersalah, iaitu Menteri Komunikasi ini. Beliau berkata notis itu antara lain bagi menunjukkan bahawa perbuatan memfitnah tidak boleh sama sekali dikompromi, terutama di dalam kehangatan kempen pilihan raya negeri yang sedang berlangsung. Samannya. Terdahulu Ketua Polis Selangor iaitu Datuk Hussein Omar Khan mengesahkan tidak ada sebarang unsur kempen politik dalam ucapan Fahmi yang dilaporkan berlaku di ruang solat utama Masjid Nurul Yakin, Kampung Melayu Seri Kundang, Rawang pada Ahad yang lepas. Habislah. Ahmad Dusuki yang disebut di sini, pengarah komunikasi Pakatan Harapan itu berkata notis tuntutan sudah dihantar oleh peguamnya kepada penceramah bebas Ahmad Dusuki Abdurrani dan pentadbir laman Facebook N13 Kuang petang tadi. Dua-duanya bakal menerima habuan. Sebab itu pakai otak, pakai akal sebelum bertindak. Dan jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Selamat hari Ahad. Hari ini hari Ahad bersama dengan keluarga. Pastinya pergi rancang ramai-ramai menikmati hari Ahad yang indah. Okey, bagi orang-orang yang Kristian boleh pergi sembahyang, jangan tidak pergi sembahyang, bagus pergi sembahyang. Okey, ini berita yang amat mengejutkan untuk pastinya calon pilihan raya negeri PRN daripada Perikatan Nasional. Rupanya ada calon daripada Perikatan Nasional, calon yang rupanya berhutang. Gagal lunas tunggakan dividen RM200,000 pula tu. Disahkan, baru diterbitkan di My Metro. Polis menerima laporan bahawa calon pilihan raya negeri PRN gagal lunas tunggakan dividen sebanyak RM200,000. Hutang tak bayar lagi dan nak jadi YB. Tok Batin Kampung Lubuk Lenggong iaitu Razali Kulim menunjukkan laporan polis yang dibuat selepas peserta ladang getah tidak menerima bayaran dividen sejak 2 tahun yang lalu. Polis Negeri Kedah telah menerima 1 laporan berkaitan ketidakpuashatian terhadap syarikat Rimba Bayu di Baling kerana gagal melunaskan tunggakan dividen sebanyak RM200,000 kepada peserta ladang. Jurucakap Media Pilihan Raya Negeri PRN ke-15 kontijen Kedah iaitu Senior Assistant Commissioner Al-Zafni Ahmad berkata, laporan itu diterima di antara jam 11 pagi hingga 12 tengah hari semalam. Beliau berkata, laporan yang dibuat oleh Tok Batin daripada kampung orang asli Lubuk Lenggong di Baling yang mewakili
peserta ladang getah diuruskan syarikat terbabit kerana tidak berpuas hati selepas gagal melunaskan tunggakan bayaran dividen berkenaan. Syarikat Rimba Bayu Enterprise itu kemudiannya bila disiasat dimiliki dan diuruskan oleh Muhammad Taufik Yaakob, iaitu calon bagi Perikatan Nasional bagi Dewan Undangan Negeri Dun Bayu. Tak tahu apa sudah kejadian dia. Harap-harap sudah diselesaikan. Kalau tidak, ini memalukan lah. Nak jadi calon tapi ada hutang. Macam mana orang percaya? Inilah calon daripada Perikatan Nasional. Syarikat Rimba Bayu Enterprise dimiliki dan diurus oleh Muhammad Taufik Yaakob, iaitu calon Perikatan Nasional bagi Dewan Undangan Dun Bayu. Adakah orang-orang di Dun Bayu masih percaya kepada dia dengan kelalaian dia ni, dengan ketidakcekapan dia ni, dengan ketidakmampuan menepati janji ni? Adakah orang-orang rakyat di Dewan Undangan Dun Bayu akan memberikan dia undi? Kita nantikan. Nanti kita akan lihat apa keputusannya. Apa keputusan, adakah orang di sana masih lagi setia untuk memberikan dia undi? Kertas inquiry disahkan, iaitu kertas siasatan dalaman, disahkan, sudah pun dibuka untuk memudahkan siasatan dijalankan sebelum polis mengklasifikasikan kes tersebut mengikut seksyen yang bersesuaian. Makna kata memang ada kes lah ni. Makna kata memang ada kes, memang ada yang perlu disiasat, cuma saja nak tunggu dalam seksyen apa dia akan diletakkan. Okey? Jadi kalaulah dia betul-betul ada kes dan diambil tindakan, macam mana dia punya status Dun nanti kalaulah dia kalah, masuk penjara kah ataupun kena denda kah? Kita tak tahulah. Kita tengok dulu apa section dia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.